Kemudiannya pelaksanaan dasar ini amat penting kerana kita ingin menetapkan hala tuju yang jelas dan terperinci bagi sektor pengangkutan yang merupakan pemacu kepada pertumbuhan negara. Ia akan membantu menyediakan penyediaan sistem pengangkutan yang berkualiti dan ini pastinya akan membantu usaha kerajaan memenuhi aspirasi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Pengangkutan merupakan alat terpenting bagi membolehkan darjah ketersampaian ke sesuatu tempat. Sektor pengangkutan juga menjadi pengukur terhadap pembangunan sesebuah negara. Hal ini kerana sektor pengangkutan merupakan platform pelancongan, perkhidmatan dan perniagaan. Melalui sektor pengangkutan, negara dapat menyokong untuk mencapai matlamat untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Sektor pengangkutan merupakan pemacu kepada pertumbuhan negara dan penyediaan sistem pengangkutan yang berkualiti adalah penting untuk mencapai aspirasi negara maju adalah menjadi hasrat utama kerajaan bagi menyediakan sistem pengangkutan yang selamat, boleh dipercayai, mampu guna dan mampan. Dasar Pengangkutan Negara DPN 2019-2030 dikubal untuk menyediakan teras-teras dasar dan strategi untuk mempertingkatkan daya saing ekonomi, memastikan keterangkuman dan kebolehcapaian serta pada masa yang sama mengurangkan impak negatif sistem pengangkutan kepada alam sekitar. DPN juga menyediakan dasar yang menyeluruh sebagai panduan kepada kementerian dan agensi yang berkaitan serta BBT dalam membangun dan menyelaras inisiatif-inisiatif pengangkutan ke arah matlamat yang sama agar sumber-sumber dapat digunakan secara efektif dan efisien. DPN juga akan memanfaatkan perkembangan pesat teknologi dalam revolusi perindustrian keempat IR 4.0 untuk menggalakkan peralihan modal kepada pengangkutan awam. DPN juga akan menangani isu kebolehcapaian pengangkutan oleh orang kurang upaya dan penduduk luar bandar. Menerangkan tentang objektif dasar pengangkutan negara, iaitu mencipta ekosistem yang kondusif, membantu melancarkan pergerakan barangan, menyediakan mobiliti yang memenuhi permintaan rakyat dan bersifat inklusif, meningkatkan perkongsian mod pengangkutan awam, menyediakan sistem pengangkutan yang pintar dan selamat, memastikan bahawa sektor pengangkutan menggunakan sumber secara mampan dan mengurangkan impak terhadap alam sekitar. Seterusnya, visi dasar pengangkutan negara iaitu membangunkan sektor pengangkutan mampan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan menyokong kesejahteraan rakyat seiring dengan status negara maju. Terdapat 3 prinsip visi iaitu daya saing ekonomi, impak sosial, impak terhadap alam sekitar. Daya saing ekonomi iaitu memastikan ketersambungan dan pergerakan yang lancar sebagai pemangkin bagi aktiviti-aktiviti ekonomi lain. Bagi impak sosial, memastikan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan mudah diakses dan inklusif. Impak terhadap alam sekitar iaitu mengurangkan penggunaan bahan api dan pelepasan GHG, kawalan pencemaran. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teras dan strategi DPN, iaitu teras pertama memperkukuhkan tadbir urus ke arah persekitaran yang kondusif bagi sektor pengangkutan. Strategi pertama iaitu memperkukuhkan penyelarasan di kalangan agensi dan pemain industri. Strategi kedua, kecekapan yang ditingkatkan dalam pelaksanaan proses pelepasan kargo yang dilaksanakan oleh pihak-pihak logistik. Yang ketiga ialah memperkukuhkan dan menyelaras rangka kerja perundangan. Teras kedua dasar pengangkutan negara ialah mengoptimal, mencipta dan menguruskan infrastruktur perkhidmatan dan rangkaian pengangkutan untuk memaksimumkan kecekapan. Strategi yang pertama ialah bijak dalam menyelenggara dan mengatur lebih cekap infrastruktur sedia ada dan baharu. Strategi yang kedua iaitu perkhidmatan kereta api yang ditingkatkan bagi memenuhi keperluan penumpang dan barangan. Strategi yang ketiga ialah menyokong usaha Malaysia menjadi pusat pengedaran serantau dengan daya saing perkhidmatan kargo udara yang dipertingkatkan. Seterusnya, kaitan dasar pengangkutan negara dan teori rasionalisme.
Teori rasionalisme secara dasarnya merupakan teori yang menggubah sesuatu dasar awam berdasarkan andaian dan keputusan yang diambil adalah rasional secara menyeluruh sebelum dilaksanakan. Dasar awam dalam teori ini merupakan pendekatan keputusan yang diambil berdasarkan analisis sesuatu masalah yang dilalui oleh golongan rakyat serta digubal dan dilaksanakan apabila mengambil kira kepentingan semua pihak terutamanya keistimewaan kepada rakyat. Penggubal polisi telah mengambil kira 4 perkara supaya dasar yang dibuat adalah rasional secara menyeluruh. Yang pertama ialah mengambil kira dari aspek nilai, pertimbangan yang relatif dan pemilihan-pemilihan daripada masyarakat. Kedua, mengetahui semua alternatif dasar yang disediakan. Ketiga, mengetahui semua kesan bagi setiap dasar alternatif. Empat, membuat pilihan dasar yang paling cekap untuk dilaksanakan sebagai satu pendekatan secara menyeluruh. Dan yang terakhir ialah cabaran dasar pengangkutan negara DPN 2019 hingga 2030. Cabaran pertama dapat dilihat dari segi modal, iaitu penyediaan perkhidmatan dan infrastruktur pengangkutan awam yang berdaya saing memerlukan Malaysia mengeluarkan modal dalam jumlah yang banyak, kira-kira RM180 bilion, contohnya bagi pembinaan infrastruktur pengangkutan rel. Seterusnya, cabaran kedua, keupayaan dalam menyelesaikan sesuatu cabaran dengan bersama. Pembinaan sistem infrastruktur pengangkutan moden ini meliputi mod pengangkutan yang banyak, oleh itu keadaan ini memerlukan penlibatan banyak pihak berkepentingan sehingga merentasi sepandan negara dan mengambil masa yang lama. Dan cabaran ketiga, rancangan untuk penambahbaikan rel agak terbatas kerana kekurangan kawasan tanah pembangunan. Keadaan ini menyebabkan masa untuk melaksanakan rancangan tersebut agak panjang dan menyebabkan kos menjadi lebih tinggi. Kesimpulannya, Dasar Pengangkutan Negara tahun 2019 hingga 2030 menetapkan hala tuju dasar bagi sektor pengangkutan bagi mengukuhkan peranannya bagi menyokong perkembangan ekonomi dan menyediakan kualiti hidup yang baik untuk rakyat melalui penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam yang mampan, boleh diakses, mempunyai ketersambungan yang baik dan moden. Penekanan akan diberikan bagi memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan mampan dengan memelihara sumber semula jadi dan mengurangkan pencemaran. Malaysia juga telah memberikan komitmen kepada program Sustainable Development Goals 2030 atau singkatan SDG. Dan oleh yang demikian, langkah-langkah sewajarnya perlu diambil bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan yang dinyatakan di dalam dasar ini akan menyelesaikan isu yang telah lama berlarutan, meningkatkan potensi pembangunan sektor ini supaya lebih kukuh.